Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang projek hidrologi kami. Untuk permulaan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 1. Yang pertama ialah Muhammad Nur Ikmal bin Muhammad Faizal, Muhammad Haikal Muhammad Hairul iaitu saya, Muhammad Zahim bin Adnan dan Muhammad Syafiq bin Rumi Milenio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan projek ini adalah terdapat beberapa isu dan kecacatan utama yang dan sistem saliran di Kuala Lumpur yang masih perlu dibasuai dan penambahbaikan oleh kerajaan. Dan terdapat juga kaedah yang dapat membantu untuk mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur, terutamanya di Jabatan Tun Perak, yang menjadi perhatian orang ramai akan kecantikannya dan juga kekerapan untuk berlakunya banjir kilat sebaik saja hujan yang berlaku. Oleh itu, terdapat beberapa faktor utama banjir kilat di Jabatan Tun Perak yang dapat ditekankan. Selain itu, kami juga terdapat beberapa kaedah untuk mengurangkan risiko banjir dan penambahbaikan sistem saliran di Jabatan Tun Perak Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syafiq atas pemandangan beliau terhadap pengenalan projek kami. Seterusnya, saya akan membentangkan apa itu isu-isu yang berlaku di Rajah 2. Baiklah, yang pertama, kapasiti jabatan tidak mencukupi dan juga tabiat pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang berterusan dari jambatan menyebabkan sekatan dan halangan kepada kapasiti pengangkutan sungai. Seterusnya, kehadiran sampah-sampah bukan sahaja menghalang aliran sungai tetapi juga memberi kesan kepada kualiti air serta ekosistem secara keseluruhan. Lama-kelamaan, tabiat pengumpulan sampah ini mengganggu aliran semula jadi sungai dan seterusnya akan menyekat laluan air. Lama-kelamaan juga, ia akan menimbulkan ancaman kepada hidupan akuatik kerana ia boleh menjerat dan membahayakan ikan dan organisma lain yang hidup secara akuatik di dalam sungai-sungai. Baiklah, yang kedua ialah kapasiti sungai terlalu kecil. Semasa tempoh hujan lebat, isi padu air yang mengalir ke Sungai Gombak meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, disebabkan kapasitinya yang terhad, sungai itu bergelut untuk mengendalikan aliran air yang berlebihan, seterusnya membawa kepada limpahan banjir dan banjir setempat di kawasan sepanjang laluannya. Faktor penyumbang kepada kapasiti Sungai Gombak yang tidak mencukupi ialah pembandaran yang pesat. Seperti yang kita tahu, banyak perbandaran yang dibina berdekatan dengan sungai-sungai Gombak ini yang di mana meminimumkan kelebaran dan keluasan kapasiti Sungai Gombak. Kemudian, struktur atau bangunan yang didirikan terlalu dekat dengan aliran air sungai di mana mengecilkan kapasiti sungai. Dan demikian, pembangunan-pembangunan yang dibina rapat dengan pembangunan Sungai Gombak itu dapat mengecilkan dan mengehadkan aliran air daripada sungai-sungai yang lalu di sungai yang besar. Dan yang ketiga ialah penjajaran sungai yang kurang baik. Kehadiran selikar atau liku-liku tajam di Sungai Gombak boleh mengganggu pergerakan semula jadi air di hilir. Seperti yang kita tahu, air-air hujan akan disalurkan kepada Sungai Gombak, akan tetapi isunya adalah liku-liku dan selok-belok sungai yang kurang baik. Hal ini akan melimitkan dan mengurangkan kelajuan air yang mengalir. Penyimpangan ini menyebabkan air menjadi perlahan, menunjukkan kawasan pemendapan sedimen yang meningkat dan kemungkinan tersumbat. Selain itu, penjajaran Sungai Gombak yang kurang baik boleh mengakibatkan pengagihan aliran air tidak sekata merentasi lebarnya. Pengagihan yang tidak sekata boleh menyebabkan air tertumpul di kawasan tertentu, mewujudkan kawasan menyebabkan banjir tempatan. Jadi, seperti kita nampak daripada statement ini adalah air yang terlampau banyak dialirkan pada satu masa yang sama dan wujudnya selok-belok dan liku-liku yang mengehadkan kelajuan air dapat menimbulkan banjir tempatan dan seterusnya mengakibatkan banjir di satu tempat. Seterusnya kita lihat pula yang keempat iaitu pengumpulan sedimen yang menyumbang kepada tersumbat. Isu pembentukan sedimen di dalam aliran utama iaitu Sungai Kelang dan aliran penghubung yang lebih kecil iaitu Sungai Gombak. Pembentukan sedimen berlaku apabila partikel tanah seperti serpihan dan bahan organik diangkut oleh air yang mengalir dan dimendakkan di sepanjang dasar sungai dan tebing. Seperti kita dapat lihat, kawasan sungai ini dipenuhi dengan pokok-pokok dan juga gunung ganang. Apabila terlampau banyak aliran air yang berlaku, maka terdapat sedimen-sedimen seperti tanah dan juga partikel-partikel yang menghalang kepada aliran air. Terbentuknya salah satu gumpalan ataupun seperti halangan kepada air untuk mengalir, maka akan berlakulah
apa orang kata itu banjir kerana menghadkan pergerakan aliran air di sungai-sungai tersebut. Jadi, sekatan dalam sistem sungai boleh timbul daripada pelbagai sumber, iaitu unsur-unsur semula jadi seperti pokok tubang, dahan dan tumbuh-tumbuhan, dan boleh menghalang aliran sungai dan menghalang taluran air. Ini juga dirangkumi juga oleh aktiviti manusia, termasuk pembuangan sisa atau serpihan pembinaan yang tidak betul, juga boleh menyumbang kepada penyumbatan. Jadi, seterusnya isu yang terakhir iaitu isu kelima ialah pengurusan dataran banjir yang kurang baik. Kekurangan perancangan dan strategi pengurusan yang betul di kawasan rawan banjir menimbulkan cabaran besar. Ketiadaan perancangan guna tanah yang berkesan yang mempertimbangkan zon kerap banjir. Jika kita dapat lihat, para engineer ataupun jurutera haruslah mengambil dan menitik beratkan isu-isu yang membawa kepada berlakunya banjir ini. Dengan perancangan dan strategi yang tepat, maka banjir ini dapat dielakkan jika para jurutera peka dengan apa yang berlaku di sepanjang sungai-sungai tersebut bagi mengelakkan banjir berlaku. Dengan mengenal pasti dan menggambarkan kawasan yang terdedah kepada banjir, perancang bandar dan pembuat keputusan boleh membangunkan peraturan guna tanah yang melarang atau menghadkan pembinaan di zon berisiko tinggi. Maka, dengan menggalakkan kebentuk bangunan berdaya tahan, adalah penting bagi kawasan terdedah kepada banjir. Sebagai seorang jurutera haruslah mewujudkan undang-undang dan peraturan bagi menghadkan pembinaan di sekitar kawasan-kawasan sungai bagi menitik beratkan aliran-aliran air daripada sungai-sungai agar dapat mengelakkan banjir daripada berlaku, terutama di kawasan kerap banjir dan sebagainya. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya saya akan lepaskan slide ini kepada Zahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih saudara Ikmal atas penerangan beliau tentang isu-isu yang berlaku di Jabatan Tun Perak. Jadi seterusnya saya akan membincangkan tentang perbincangan dan penyelesaian dalam menguruskan banjir yang berlaku di Jabatan Tun Perak. Jadi berdasarkan daripada penelitian yang kami buat, kami telah mencadangkan 3 kaedah dalam mengurangkan banjir di Jabatan Tun Perak, iaitu yang pertama, kaedah pertama ialah mewujudkan saluran air yang baharu ke Smart Tunnel, iaitu bila kita tengok pada peta yang saya letak di dalam slide, kita akan buat saluran air baru direct terus ke Smart Tunnel sebagai salah satu kaedah alternatif supaya air lebih cepat mengalir dan lebih dapat mengurangkan paras air yang tersekat di kawasan tersebut. Yang kedua, kaedah kedua pula kami mencadangkan untuk menambah kapasiti kolam penahan berembang Selangor. Iaitu kalau kita dapat lihat pada kolam penahan berembang tersebut, bila kita tambah kapasiti yang ada pada kolam penahan berembang Selangor tu, kita dapat menahan air yang telah disusur daripada bahagian atas dan turun ke bawah ke kolam tersebut sebelum dia turun ke bahagian Jabatan Tun Perak sebagai salah satu tempat tadahan air yang boleh tampung ketika musim banjir ataupun musim tengkujuh. Untuk cadangan yang ketiga pula, menambah kapasiti dan ketinggian bendung lencongan. Bendung lencongan ni adalah suatu tempat di mana salah satu tempat dalam mengurangkan banjir yang ada di dalam Smart Tunnel. Bendung lencongan ni kebiasaannya dalam keadaan yang kecil dan tidak banyak. Jadi kami mencadangkan untuk tambahkan ketinggian dan kapasiti supaya air yang boleh lalu ke dalam bendung lencongan ini dapat mengalirkan air dengan lebih banyak serta dapat melajukan ataupun menambah kapasiti air yang lalu untuk terus ke kawasan-kawasan sekitarnya. Okey, seterusnya adalah bahan-bahan yang diperlukan dan proses pembinaan kaedah. 3 kaedah yang kami cadangkan dalam mengurangkan banjir di kawasan Jabatan Tun Perak. Yang pertama, pembinaan saluran air baru iaitu kaedah yang pertama. Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti paip, penutup, longkang parit, bahan konkrit, membran saliran, bahan kalis air, agregat dan fabrik geotextile. Ini kerana nak
membuat sesuatu saliran air baru, kita pastikan kawasan tersebut mempunyai tanah dan kelembapan yang sesuai, serta memastikan air bergerak dalam keadaan yang pantas terus ke semak tanah. Dan proses pembinaannya, pertama kami mencadangkan membuat perancangan dan reka bentuk mengikut geostruktur yang ada di kawasan tersebut. Kedua, penandaan dan penggalian. Yang ketiga, pemasangan paip dan kelengkapan, pemasangan besen, tangkap dan jerat. Yang kelima, pengisian semula dan pemadatan. Yang kelapan, keenam, ujian dan pemeriksaan. Yang ketujuh, pemulihan permukaan, dan yang terakhir ialah penyelenggaraan. Untuk kaedah yang kedua pula ialah penambahan kapasiti kolam penahan berembang. Untuk kaedah kedua ini pula, kami mencadangkan proses pembinaannya menggunakan jentera untuk mengorek kedalaman kawasan kolam penahan berembang tersebut dengan melakukan penggalian dan pembesaran, penggorekan serta melakukan pemasangan struktur pengkala ataupun penggabungan infrastruktur hijau. Pemasangan struktur pengekalan ni maksudnya memindahkan air sementara ke kawasan lain sebelum melakukan penggorekan. Yang terakhir, penggabungan infrastruktur hijau ni mencadangkan menggunakan tumbuh-tumbuhan hijau ataupun tumbuh-tumbuhan hidup untuk menangkap air turun ke dalam kolam tersebut supaya dia lebih dapat mengurangkan air yang ketika hujan, dapat mengurangkan air yang masuk ke dalam kawasan kolam penahan berembang dan mengurangkan kadar air yang terlampau banyak sekiranya berlakunya hujan lebat di Malaysia. Yang terakhir ialah kaedah yang ketiga, iaitu penambahan kapasiti ketinggian lencongan bendung. Kami mencadangkan untuk membuat lencongan bendung yang baharu dengan ketinggian dan kapasiti yang banyak supaya dapat mengawal lonjakan paras air yang mendadak dan memastikan paras air dalam keadaan stabil supaya air itu dapat disalurkan ke kawasan-kawasan sekitarnya. Seterusnya saya akan bagi kepada Muhammad Aikal untuk membacakan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, selepas Nur Ikmal telah menerangkan tentang isu-isu serta Muhammad Zahin telah memperkenalkan kaedah-kaedah yang telah dicadangkan, kami ada beberapa cadangan serta penambahbaikan lah agar ni hanya untuk jangka masa panjang benda tersebut. Okay, yang pertama mengenai perkhidmatan penyelenggaraan atau proses baik pulih ni. Okay. Proses perkhidmatan penyelenggaraan ni perlu dilakukan mengikut masa yang tertentu lah yang telah ditetapkan mengikut perkiraan. Serta proses baik pulih ni perlulah dicepatkan apabila ada kerosakan. Yang kedua pula ialah kos-kos yang diperlukan. Pertama adalah dia ada dua kos, iaitu kos ketika pembinaan dan kos penyelenggaraan. Dana yang perlu ada ni perlulah mencukupi supaya tidak tergantunglah projeknya. Yang ketiga pula ialah proses naik taraf. Apabila zaman ke zaman teknologi semakin canggih, benda ini juga perlulah seiring dengan peredaran zaman supaya teknologi sekarang dapat catch up lah dengan teknologi zaman sekarang serta dapat penambahbaikan juga. Itu sahaja dari kami, dari kumpulan 1. Okay. Kalau ada seumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.